Ya, saya bukan Agent 47 ya. Kepada pihak Hitman, saya bukan Agent 47. Apa yang dalam briefcase tersebut? Dalam briefcase tu kandungannya sebenarnya sekadar hiasan je. Kandungan sebenar adalah dalam briefcase yang berhormat Menteri Keuangan kita. Yang bila mana sebenarnya membawa kepada bajet 2023 pembentangannya nanti, banyak topik akan kami bawakan berkait dengan barangkali lah kalau dilihat tentang wishlist ataupun senarai yang diaspirasikan oleh rakyat Malaysia ini, juga yang terkesan juga ingin mendapat lebih pembelaan barangkali adalah penggiat ekonomi gig kita. Jadi untuk prabajet 2023, kebajikan dan kesejahteraan penggiat ekonomi gig, secara maya bersama kami pagi ini Encik Zuhaimi Mansor yang merupakan Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Berapa ramai agaknya yang terlibat dalam gig ekonomi secara keseluruhan? Ini melibatkan penghantar makanan, penghantar orang perseorangan dan juga penghantar barang dan perkhidmatan. Berapa ramai yang terlibat secara total dalam gig ekonomi? Kalau keseluruhan gig ekonomi ini besar, ya, hampir mungkin 700,000, ya, sebab influencer, YouTubers pun tergolong. Tapi kalau cakap soal P-hailing ini, ya, saya kira-kira kalau sejak PKP 1.0 dulu hampir 300,000, tapi sekarang mungkin dah makin kurang jumlah tersebut. Tapi itulah bukanlah persoalannya, tapi sejauh mana penyelesaian isu yang kita melihatlah di peringkat persatuan. Kalau diimbau semula perjalanan ataupun pengalaman mereka yang terlibat dalam bidang P-hailing ini, terutamanya ketika zaman PKP, Tuan, perlindungan bagaimana lagi untuk menjadikan persekitaran pekerjaan mereka itu lebih kondusif, lebih selamat, untuk mereka mengenal pasti apakah hala tuju kerjaya mereka dalam gig ekonomi ini? Okey. Ini yang selalu kami tekankan kepada pihak kerajaan dalam apa jua perbincangan yang kami di peringkat Persatuan Penghantar P-hailing Malaysia Penghantar, dalam nak menambah baik sektor ekonomi gig P-hailing ini, kerajaan harus tubuhkan satu badan kawal selia yang khusus, ya, berdasarkan kepada perkhidmatan ekonomi gig ini. Saya bercakap dalam konteks P-hailing lah, dan setiap akta, polisi, garis panduan yang dibuat perlu meliputi keseluruhan ekosistem perkhidmatan tersebut. Perkara ini kita perlu bagi mengimbangi polisi yang dilaksanakan kerajaan meliputi kesemua pemegang taruh. Kalau dalam P-hailing ini kita ada ridernya, vendornya, pengguna dan juga syarikat penyelia perkhidmatan itu sendiri. Tapi model gig economy, model P-hailing itu sendiri adalah model yang tidak berasaskan struktur yang biasa kita lihat, di mana rider-rider ataupun ejen-ejen itu bukanlah bekerja untuk syarikat P-hailing tersebut, tetapi adalah menjadi ejen perseorangan yang bekerja mengikut gig ataupun mengikut tugas-tugas tertentu. Jadi baru-baru ini AirAsia ada lakukan sesuatu yang berbeza sedikit, tetapi syarikat-syarikat lain saya rasa masih menggunakan model lama. Jadi bagaimana untuk kerajaan pula menaungi model ini dengan mengeluarkan akta ataupun membina satu struktur untuk mentadbir, sedangkan ejen itu pun tidak ada perkaitan secara langsung dengan syarikat di mana mereka mendapat gaji bulanan dan sebagainya. Okey. Pertama, penglibatan pihak kerajaan tu amat penting dalam nak melindungi kebajikan dan perlindungan pekerja-pekerja gig ekonomi. Sehingga hari ini pun tak ada akta yang jelas di bawah kerajaan. Sebab itu banyaknya masalah isu yang masih lagi berlaku sehinggalah hari ini. Kita tidak mahu syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan ini berselindung di sebalik nama ekonomi gig itu. Tetapi dia mengikat pekerja gig ini seolah-olah seperti mereka ini adalah majikan mereka. Padahal kita adalah freelance sebagai contoh. Apa yang pernah berlaku, memang berlaku pun dalam kalangan rider lah. Kita mendapat order jarak yang jauh.
ya, dengan kita lihat gaji upah tu tak baloi. Patutnya kita ada hak untuk decline. Tapi apabila kita decline order tersebut, sebab kita merasakan benda itu tak baloi untuk kita ambil, tapi ianya akan efek pada KPI base kita, dan akhirnya akan efek pada pengurangan kadar upah perkhidmatan yang kita buat. Jadi atas fakta itu juga kami di Peringkat Persatuan kita telah lancarkan resolusi tuntutan hak pantang, tidak lain tidak bukan untuk melindungi kebajikan dan kesejahteraan pekerja-pekerja P-hailing khususnya. Dan ini kita lihat telah pun dipraktikkan di luar negara, di UK sebagai contoh, di mana rakan-rakan pantang P-hailing ini telah pun diberi pengiktirafan sebagai pekerja gig ekonomi. Ya, yang mana mengekalkan konsep pekerjaan bebas, flexibility tersebut. Jadi saya kira sudah tiba masanya kerajaan, khususnya di bawah seliaan Kementerian Sumber Manusia, untuk meminda ataupun menggubal akta baru bagi pekerja gig ekonomi. Jiswi ini juga dilihat beberapa kali sebenarnya melalui laman media sosial ataupun media yang konvensional, risiko yang dihadapi oleh pekerja P-hailing ini, kemalangan dan juga tidak mendapat layanan yang baik ketika menghantar makanan, kerana dalam situasi sekarang sekiranya berlaku sesuatu yang tidak baik itu ia begitu cepat disebarkan. Tapi kalau kita ambil dahulu dari segi risiko kemalangan ini, apa lagi yang boleh dilakukan untuk memberikan lebih perlindungan kepada mereka? Okey. Sehingga hari ini kami adalah ejen korporat PSU, dan PSU banyak membantu kami di Persatuan dalam menjaga kebajikan dan memberikan perlindungan sosial. Baru-baru ini pun kita tahu berlaku kes viral di Kelang, bukan salah rider, tapi tempat kerja kami adalah di jalan raya. Kemalangan, seringkali saya ingatkan, kemalangan di tempat kerja pun tak setinggi kemalangan di jalan raya, dan jalan raya ni ada tempat kerja kami. Ada yang lebih 4 jam di jalan raya, ada yang lebih 8 jam, ada yang lebih 12 jam pun atas jalan raya sebab nak dapatkan sumber pendapatan yang setimpal. Sebab keadaan hari ini dia tak sama lagi macam dulu. Kalau dulu buat 4 jam mungkin dah boleh dapat jumlah pendapatan upah yang okey. Tapi hari ini 4 jam belum bagi jaminan kita dapat upah bayaran yang okey. Kena buat lebih 8 jam. Jadi di bawah PKSU ada skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, yang mana subsidi kerajaan 80%. Jadi apa yang dalam plan penambahbaikan yang telah kita submit, serahkan kepada Menteri Pengangkutan, kita mahukan, bukannya kita kejam terhadap rider-rider, tapi demi kepentingan perlindungan sosial, dalam nak memperkasakan perlindungan sosial terhadap rider ini, syarikat penyedia perkhidmatan itu kena mainkan peranan. Freezekan dahulu ID rakan-rakan sahabat-sahabat pantang P-hailing yang yang belum mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Elok mereka dah mencarum, aktifkan balik. Sebab ini kita nak wujudkan kesedaran. Kesedaran betul pentingnya perlindungan ini dengan sosial. Walaupun begitu, bukan semua pekerja gig ekonomi adalah full time ataupun bekerja sepenuh masa dengan syarikat-syarikat yang disebutkan tadi. Jadi adakah perlu ada dua sistem, satu untuk pekerja separuh masa dan satu lagi untuk pekerja sepenuh masa? Apa pun berbalik kepada dalam 5 resolusi tadi, 5 resolusi yang kita telah pun serahkan kepada pihak kerajaan, iaitu pertama tentang pengiktirafan kami sebagai pekerja gig ekonomi mengekalkan ciri-ciri flexibility. Kedua, kena adanya badan kawal selia. Badan kawal selia inilah yang perlunya untuk mengawal segala perundangan, polisi atau tak. Balik pada soalan tadi, bukan persoalan full time part time, tetapi masalah isu pokok yang harus diselesaikan dahulu, iaitu kadar upah yang tidak stabil dan masalah digital yang masih lagi tak sama jarak dia. Jarak dalam sistem tak sama jarak sebenar. Jadi ini merupakan isu yang perlu kita panjangkan, mungkin di luar daripada skop bajet 2023 nanti yang bakal dibentangkan. Untuk bajet selalunya kita nantikan imbuhan-imbuhan dan manfaat secara tunai atau sebaliknya yang akan diberikan kepada kumpulan SASA. Untuk pekerja gig pula, bagaimana untuk bajet 2023 ini menyasarkan anda? Adakah dengan mengikut
peringkat umur sebagai anak muda mungkin ataupun secara dengan kaedah lain, sebab untuk bajet mensasarkan pekerja gig saya rasa adalah terlalu luas skopnya. Okey, faham. Saya bercakap lagi untuk konteks e-hailing ini, yang mana kebanyakannya lah orang muda. Semalam pun kami bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pelancaran program idea Bina Negara kerajaan untuk memperkasakan, dan ada dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri khusus bajet dia untuk orang muda. Dan sudah semestinya besar harapan kami, besar harapan rakan-rakan pantang e-hailing untuk mendengar apa announcement yang baik untuk mereka. Dan saya lebih suka untuk bercakap mengenai sektor ekonomi e-hailing ini kerana bagi kami di peringkat persatuan, kami telah suarakan segala isu dan permasalahan dalam sektor ekonomi gig e-hailing ini kepada pihak kerajaan. Ialah nak menjamin kebajikan, kesejahteraan, keselamatan, maupun kesihatan mereka, kesihatan pekerjaan. Begitu juga dalam bajet 23 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini, ada beberapa cadangan yang kami telah serahkan pada pihak kerajaan. Antaranya, nombor 1, kita mohon pertimbangan pihak kerajaan untuk berikan insentif khas bantuan one-off sebanyak 500 kepada rakan-rakan pantang e-hailing dalam nak meringankan beban mereka, mengurangkan kos sara hidup, khususnya yang melibatkan penyelenggaraan motosikal. Apa income kami dapat hari-hari itulah dah termasuk dalam upah tersebut. Dan hari ini pun kadar upah gaji kami pun masih lagi tidak stabil. Dan data ini boleh dapat daripada mereka yang mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Nombor 2, apa yang diharapkan adalah pelanjutan subsidi 80% di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri di bawah PERKESO ini untuk dilanjutkan lagi bagi tahun 2023 supaya pemekasaan perlindungan sosial ini dapat kita jadikan satu budaya. Sebelum ada rider, terus mencarum dahulu. Kita tak nak lagi ada kes yang berlaku sebelum ini. Bila berlaku kemalangan, lebih menyedihkan kalau kematian lah. Akhirnya rider ini tidak mencarum. Ketiga, tentang pemekasaan caruman skim air saraan di bawah KWSP. Dan saya lihat juga tentang pakej pemilikan rumah. Rent to own. Ada kerajaan yang ada buat announcement dan semalam pun ada dibentang lagi. Jadi kita harap, sebab kami ni tak ada pasti. Jadi kita harap kita pun sebahagian daripada yang boleh mendapat manfaat tersebut. Justru kita harap kaya. Baik. Terima kasih Encik Zuhaimi kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Kita harapkan juga perkabaran baik sepada bajet 2023 khususnya untuk rakan-rakan e-hailing kita. Dan untuk itu kita berehat seketika, Terence. Ya, kita berehat seketika dan akan kembali bersama anda dalam Saat Pagi Malaysia selepas ini. Kita ke Pulau Pinang untuk melihat